duk berazam benda besar-besar jangan. Tak sah lah. Kalau boleh, kalau berasa mampu pun mula ni, tak sah duk azam lah. Macam makit tengah malam, berasa malam ni larat ni, boleh buat 12 rakaat. 2 rakaat sudah. Tak usah duk buat sampai 12. Tak usah duk buat sampai 12. Pemuhung pasal malam ni ya rajin. Malam ni ya rajin tuan-tuan. Nak buat macam mana? Hak selalu jadi segan. Nak buat macam mana? Malam ni ya, orang kata apa Syekh Hasan. Selalunya Syekh Tan tuan-tuan duk kat kita ni. Malam ni ya Syekh Hasan. Nak tak usah duk buat sampai 12. Walaupun rajin kau nak tak usah 12. Tak usah 12. 2 sudah. 2 sudah. Supaya maknanya kita akan rasa ringan. Kita akan rasa tak berat. Bila rasa tak berat, senang lah. Tak ada masalah apa. Makin 2 rakaat sudah. Mengantuk tidur pula. Tak ada masalah. Malah esok boleh 2 pula. Kalau malam ni 12. Payah banyak no. Payah cerita. Rupanya letih semayang ni. Ingat kok buat kerja letih. Semayang pun letih. No? Itu persoalan dia. Bukan semayang tu letih. Kita yang menjadikan ia letih. Macam semayang tarawih. Nama pun rehat. Rehat sebenarnya semayang tu tuan-tuan. Tapi kita bagi dia letih. Ya, ada orang kata sebut, semayang tarawih ni letih. Sampai 20 rakaat letih lah. Bukan semayang tu letih. Nama pun semayang tarawih rehat nak letih. Tahu mana? Yang menjadikan letih kita. Kita yang memayahkan diri kita tuan-tuan. Ini persoalan dia tuan-tuan. Sebab itulah kadang-kala kita nak susun apa pun tuan-tuan. Susun ikut kemampuan yang ada pada kita. Kita ikut kemampuan yang ada pada kita. Kita ikut maknanya, iaitulah bahawa hakikat yang mampu kita, orang panggil apa bahasa lah, realistik bukan idealistik. Saya hidup stick ni plastik pula, ingat pula saya lagi dalam keadaan tadi. Maksud realistik ni ikut secara sebenar yang kita boleh faham sebenarnya tu dalam keadaan tadi. Macam diri kita, kemampuan kita dekat mana. Itu maknanya tuan-tuan. Sebab itu penyakit dha'ful qasdi ni jangan bagi ada langsung kepada kita, kerana ia akan menjadi satu penyesalan yang paling hebat di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Okey, itu yang pertama tuan-tuan. Penyakit yang paling utama yang merosakkan manusia pada hari ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula kata Zunnun Al-Misri rahimahullah, iaitulah yahtammu bi jazaid dunya dunal akhirah, iaitulah sentiasa mengutamakan kepentingan dunia lebih daripada kepentingan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ni penyakit manusia nombor 2 yang wujud dalam masyarakat kita hari ini pun ada tuan-tuan. Dia sentiasa mengharapkan habuan dunia daripada habuan akhirat. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Sebab itu dalam perjalanan menuju kepada Allah, hang pejuang Islam ke hang apa pun, dia punya matlamat utama habuan mana tuan-tuan? Habuan akhirat, bukan habuan dunia sangat. Habuan dunia ni kira macam bonus lah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Patutnya kita mau juga habuan dunia, tak ada masalah, tetapi utamakan habuan akhirat. Sebab apa pun, iaitulah bahawa hakikat habuan dunia ni hebat teramana pun sementara, tapi habuan akhirat itulah yang kekal abadi kepada Allah. Itu yang kita cuba nak wujudkan dalam majlis ilmu kita, masyarakat kita mai duduk, masukkan benda baik-baik supaya terwujud dalam diri masyarakat kita ni habuan akhirat lebih daripada habuan dunia. Sebab kalau dia duduk nampak habuan dunia lebih daripada habuan akhirat, yang ni yang payah tuan-tuan. Depa tengok tergugat sikit 500 pula lagi. Itu 500 dah. 500 pula ni. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Lepas tu pula naik gaji, bonus sebulan setengah pula. Nak pergi cari tang mana ni? Mana ada kerajaan seluruh dunia lagu tu punya kerajaan punya bagus sampai peringkat tu. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Lepas tu budak-budak muda nak pergi beli gadget. Bahasa Mela ni lah tuan-tuan. Kakah apa semua potong pula, ada potongan pula lagi. Nak pergi cari tang mana, bujang pula dapat pula.
Dia ada orang kata, baik bujang balik tak apa lah. Dulu menikah dah, dia kata, baik awak mau tak bagi masa bujang dulu, ni orang bujang lah dapat, kita tak dapat. Tu dia. Ni habuan semua adalah dia lupa buang. Hak yang kezaliman dia lupa, hak yang penentangan kepada Allah dia lupa dan sebagainya. Pasal apa? Pasal dia nampak habuan dunia yang sedikit, tuan-tuan. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Ada orang kata kat saya, tak boleh ambil ke sana? Ambil. Orang bagi sapu, tu duk kira, tuan-tuan, dalam keadaan tadi. Hang boleh, hang cukup syarat ambil. Jangan tak ambil. Pasal kalau tak ambil, puak-puak ni sapu. Senang faham lah tu. Dia sapu lah, kita kena ambil. Itu persoalan dia, tuan-tuan. Cuma kita kena jaga dia, kita punya prinsip dan juga kekuatan jati diri kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ubah pegangan, kerana semuanya itu hanyalah gula-gula saja, tuan-tuan. Cuba esok mereka menang pula, tuan-tuan. Siap dia nak sapu apa kat kita tak tahulah dalam keadaan tadi. Tunggu, dia masalah sapu tu. Kalau sapu kat puak-puak seronok tadi saja tak apa. Yang kita pun sapu sama, tuan-tuan. Saya tu yang marah dengan tu. Kalau kata kita dikecualikan, pasal hang tak setuju itu, hang pun tak minta, hang pun tak mau, aku tak sapu kat hang. Tak apa, terima kasih lah dalam keadaan tadi, tak apa. Tapi masalah dengan kita dia sapu esok ni. Kita juga terima kesan. Itu persoalan dia, tuan-tuan. Sebab itu maknanya ini melibatkan kepentingan ummah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sama-sama kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi SAW, sahabat-sahabat dia tarbiyah yang ni dulu, tuan-tuan, supaya bagi nampak kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Pasal itu bila nampak kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia ni, tuan-tuan, maknanya antara ciri dia yang paling besar nak bagi nampak kepentingan akhirat. Sebab itulah generasi pertama, as-sabiqunal awwalun, lagu mana Tuhan buat kepada mereka, tuan-tuan? Tuhan uji mereka dulu dengan ujian yang begitu hebat. Sehingga kalau kita tengok di kalangan sahabat, iaitulah kita ambil dari segi jamaah, bukan infiradi. Kalau infiradi, sahabat yang paling hebat menerima ujian, iaitulah Bilal bin Abi Rabah. Tapi kalau infiradi, keluarga Yasir. Keluarga Yasir, tuan-tuan. Mak dia disiksa, disula sehingga menjadi perempuan, wanita. Bukan wanita saja, iaitulah Muslim yang pertama, first martyr in Islam, syuhada pertama dalam Islam. Pak dia paralyzed, lumpuh. Yang Yasir ni kecil lagi waktu tu, kena siksa begitu teruk sehingga dia terpaksa, orang kata apa, mengaku maknanya tak betul Muhammad dan sebagainya dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Apa motivasi Nabi kepada keluarga Yasir? Nabi kata, toba, berbahagialah keluarga Yasir, kerana balasan mereka ialah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun kena bagi nampak lagu tu sama, tuan-tuan. Ni saat lagi kita berjuang, tak tahu tak dapat apa kat kita, tuan-tuan. Yang tak apa berjuang sapu, kita pula duk biasa duk lagu tu lah juga. Ada orang sebut kat saya, dia kata, kita lah ni, kita lagu ni juga. Kotlah nak bagi habuan ni. Saya tanya balik, berjuang untuk apa dulu ni? Untuk habuan ni. Itu persoalannya. Kalau berjuang untuk habuan, ini bukan perjuangan Islam. Perjuangan Islam, matlamat utama perjuangan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, bila kita sign dan bagi wala untuk beriman kepada Allah dan juga untuk duduk dalam perjuangan, satu benda kita kena terima risiko dia, tuan-tuan. Apa dia? Risikonya kita akan menerima ujian lebih hebat daripada orang yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nas al-balaya al-anbiya thumma al-ulama thumma as-salihun thumma al-amsal fal-amsal atau kama qala. Orang yang paling dahsyat akan diuji oleh Allah, yang pertamanya nabi-nabi, dan kemudian ulama-ulama, kemudian orang yang saleh, thumma al-amsal fal-amsal. Apa maksud amsal fal-amsal?
Kalau kita rojak kitab Sirajut Talibin Syekh Dahlan Al-Qadiri, dia terjemahkan al-amsal fal amsal, maknanya al-ashraf fal ashraf, ikut kemuliaan kita seseorang dengan Allah Taala. Kalau orang tu dia lebih mulia kepada Allah, lebih tinggi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba rojak kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Satu cerita tentang, iaitulah bahawa hakikat ada dua orang, dua nelayan, di mana satu nelayan kafir, satu nelayan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang yang nelayan beriman ini, dia memang patuh sungguh perintah Allah. Kira sebelum nak keluar, nak pi ke laut tu tuan-tuan, nak bawa pukat dia, sebelum nak bawa pukat dia tadi ni, dia semayang subuh dengan mangkit tengah malam pukul 5 tu mangkit dah. Semayang tahajud, baca Quran dan sebagainya. Lepas tu semayang subuh, dia itulah barulah dia keluar tuan-tuan. Maknanya dia bersedia taat kepada Allah. Dia bukan jenis tak peduli hukum hakam dan sebagainya, taat kepada Allah. Hak kapiak biasa. Dia nak mangkit nak buat apa? Makan ke darah dulu. Kalau kata kapiak nak buat apa ni? Tak dia kapiak biasa. Dia kena makan ke darah dulu. Lepas tu keluar, pergi ke laut, tak ada masalah apa. Lepas ke laut tadi ni, habis kata. Hak yang mukmin tadi, dia nak campak pukat pun bismillahirrahmanirrahim, dengan doa ni apa semua dalam keadaan tadi. Kalau kita baca apa tuan-tuan? Tak pergi buat balik berkilo-kilo ikan lah pasal. Bukan kata koman, pasal tahu dengan bismillah, dengan doa, dengan apa-apa semua dalam keadaan tadi. Hak kapiak derhaka kepada Allah, siapa nak bagi? Tuhan nak bagi ke dia derhaka kepada Allah dengan tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Hak kapiak lah, dia lempak tu pukat nak biasa. Kata yang syok hak mukmin tadi ni, daripada pagi tu sampai petang seekor ikan tak. Hak yang kapiak dia bukan jauh mana kapal buat nak, bukan jauh mana. Hak kapiak tu pula buat naik, sak-sak buat naik kelepok naik, sak-sak buat naik kelepok naik, sak-sak buat naik kelepok naik. Bukan ikan termenung. Ikan usang ikan hak usang ikan tak tahulah macam-macam lah, ebek lah, ikan apa hak sok-sok tu tuan-tuan, hak yang 3-4 kilo, 15-16 kilo, hak yang tengiri apa semua tu tarik mana ni. Hak yang ni tak ada apa. Patutnya kalau kita baca balik kalau kaedah tadi, dalam keadaan tadi, patutnya hak mukmin yang duk tarik tu. Hak kafir tak boleh dapat. Pasal apa? Kalau kita pun bahasa kita ni, bahasa kita, hang lawan aku nak bagi tuan-tuan. Tak ada pasal macam puak karat lah tuan-tuan, dia tak bagi punya. Masa mereka pegang dulu, hang tu duk habak lah. Bukan nak buat apa pun, pergi minta suruh sign untuk apa tuan-tuan? Sokongan dapat buku teks. Bukan buat apa pun, pergi minta sign untuk sign buku teks. Sign sudah cok, tak sign salah. Dia kekeh lah, waktu dia kekeh lah tuan-tuan. Dalam keadaan tadi dia kekeh. Ada kena tambah banyak K tu, kita punya apa dia tak tahulah biar dia lah dalam keadaan tadi itu makna. Tapi nak terjemah banyak-banyak orang payah lah ni, pasal JKK kita pun JKK juga. Kalau Pulau Pinang JKK juga tuan-tuan dalam keadaan tadi. Cuma beza dia N dengan P, yang tu ya. Beza dia N dengan P, yang tu ya tuan-tuan. Dulu ni nak minta yang tu pun tak boleh. Kena dengar syarahan dulu tuan-tuan. Lah nak bagi tak mau bagi sudah. Pasal apa? 15 minit. Ni hang pahlawan minta apa? La ilaha illallah. Macam Atamada dia punya buku. Macam Hamak Pak dia punya buku. Macam dia punya private property. Macam dia Atamada dia. Itu persoalan dia buku. Padahal bukan Atamada dia. Duit rakyat. Hak rakyat punya. Kita sebagai rakyat pergi minta. Borang minta untuk sokongan nak dapat buku teks. Syarah dulu hampa lawan mana boleh dengan maknanya yang ni pakai payah cerita. Tak mau sign sudah itu persoalannya. Dalam keadaan tadi memang sifat manusia begitu. Siapa tak sokong ni dia kan nak bagi. Itu persoalan dia tuan-tuan. Dia tak bagi punya. Dia tak bagi tuan-tuan. Macam itulah saya baca satu apa nama kisah. Saya beli satu buku. Nama dia Memoir Asri. Datuk Asri dia karang cerita kisah hidup dia. Saya satu hobi saya satu. Saya suka baca cerita memoir, cerita kisah hidup. Seronok baca. Pengalaman. Ni Memoir Politik Asri keluaran Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia cerita dalam tu tuan-tuan, dalam keadaan